Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama saya Cikgu Yus dalam Jurulatih Kimia bersama Cikgu Yus bahagian 1. Kali ini Cikgu ingin berkongsi sedikit info berkenaan dengan Kimia Kertas 2, tetapi bukanlah berkaitan dengan format. Bagi Cikgu, kalau format tu mesti di sekolah guru-guru kamu dah menerangkan berkaitan dengan format Kimia Kertas 2. Jadi untuk ini ada yang masih bertanya pada Cikgu, macam mana nak menulis jawapan terutama sekali di bahagian kertas 2. Sebab kita semua tahu bahawa sekarang ni untuk kertas 2 mulai tahun 2020 SPM 2020 semua soalan telah pun menggunakan kaedah yang baru iaitu the dah scan. Jadi kita tak maulah disebabkan masalah bukan pelajar tak tahu jawapan, tapi mungkin ada kesilapan kecil. Jadi dalam Jurulatih Kimia bersama Cikgu Yus kali ini, Cikgu akan kongsikan sedikit bagaimana teknik terbaik atau cara terbaik semasa pelajar menjawab soalan kertas 2. Tapi bukan kepada soalan-soalan kita akan pergi ke bahagian yang seterusnya untuk membincangkan soalan-soalan tertentu. Jadi dalam situasi ini, untuk hari ini kita akan mengenali kertas 2 Kimia SPM tu. Apa sebenarnya yang ada dalam kertas 2 Kimia SPM selain daripada format yang terbaru. Kita yang itu telah dibincangkan di sekolah, guru-guru kamu dah bincangkan, tapi pelajar kena tahulah. Yang pertama, cikgu suka nak bawa jadual berkala unsur. Dalam kertas 2 ni dia akan berikan jadual berkala unsur. Tapi kali ini cikgu harap pelajar memang dah tahu apa yang ada dalam jadual berkala unsur. Bagaimana nak tentukan nombor proton, bagaimana nak tentukan jisim atom relatif, bagaimana nak tentukan unsur ni dalam kumpulan mana, kala berapa. Jadi sebenarnya banyak yang pelajar boleh dapat daripada jadual berkala unsur yang disisipkan dalam kertas 2 ni. Mungkin kita kalaulah tiada jisim atom relatif yang diberikan dalam soalan, maknanya dalam jadual berkala unsur ini pelajar boleh dapatkan maklumat-maklumat tersebut. Jadi jadual berkala unsur yang disisipkan pada kertas 2 itu digunakan untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan. Yang ini pun cikgu rasa ada dimaklumkan, telah dimaklumkan oleh guru kamu semasa sesi PDPC ataupun PDPR. Jadi yang ini maknanya, lihat jadual berkala unsur di bahagian belakang itu bukan sekadar untuk perhiasan, tetapi ada kegunaannya. Kemudian cikgu juga nak beritahulah cara menulis jawapan dan melukis gambar raja, sebab kita tahu bahawa soalan ni dah kita scan soalan ni dan saya memang minta sangat-sangatlah pelajar jangan guna liquid paper ke. Kalau misalnya ada kesilapan, gariskan sahaja. Kita tak mahu nanti pelajar disebabkan kesilapan-kesilapan kecil ni pelajar tak dapat markah. Ini contohlah cikgu nak bagi tahu. Ini contoh antara soalan percubaan yang cikgu ambil daripada Negeri Selangor ni. Sebenarnya cikgu nak merujuk ni lah. Ada bila awak dapat soalan ni, awak akan nampak untuk kegunaan pemeriksa. Jadi bila nampak perkataan ini, bahagian ini ni janganlah diusik. Janganlah tulis jawapan. Kita bukan nak bincangkan jawapan hari ni, tapi kita nak pelajar lebih fokus. Semasa jawab soalan tu janganlah, kalau tulisan tu besar ke ataupun tiba-tiba di sini, contoh soalan ni lah kan, apakah yang dimasukkan dengan nombor nukleon. Mungkin pelajar tu bila dia tulis dia pun tulis salah. Bila salah, dia pun potong. Katakan dia potong. Jangan guna liquid paper. Correction tape pun jangan. Potong sahaja. Jadi bila dia tulis jawapan, tak muat. Macam mana tak muat? Kadang-kadang pelajar ni dia tak muat. Mungkin dia kalau lihat kertas soalan, kadang-kadang kegunaan untuk kegunaan pemeriksa ni sebelah kanan, kadang-kadang sebelah kiri. Kalau kadang-kadang ada sebelah sini, so pelajar tu dah tulis jawapan di bahagian untuk kegunaan pemeriksa ni. Jadi ini bahaya. Kita tak maulah, cuba elakkan. Habis kalau tak muat macam mana? Tulis bahagian bawah. Tulis jawapan di bahagian bawah. Tak muat juga cikgu, carilah, katakan ada ruang kosong di atas, tulis bahagian atas ni.
Tak muat lagi, tulis di sini. Okey, jawapan, tulis jawapan di halaman belakang. Okey, jawapan di halaman belakang. Jadi boleh tulis kat sini, rujuk halaman belakang untuk jawapan yang seterusnya, sebab tak muat tulisan besar ataupun banyak sangat pembetulan. Dah buat-buat tiba-tiba terfikir, jawapan ni salah. Potong, okey, dan cari mana ruang yang boleh. Pelajar jangan susah hati ya. Okey. Jawapan awak yang awak tulis tu tetap akan ditanda. Cuma kalaulah menggunakan ruang untuk pemeriksa ataupun terlebih bahagian yang disediakan, kita takut apabila kertas jawapan anda ini di scan, diimbas, okey, diimbas, yang betulnya diimbas, nanti ada bahagian yang tidak kelihatan. Itu yang kita tidak maulah. Dari segi kita memang galakkan pelajar guna pen warna hitam ya sebaik-baiknya supaya jelas terang bila jawapan tu nak ditulis. Okey. Kemudian dari segi melukis, ini contoh. Ini jawapan lah, ini jawapannya. Tapi cikgu memang mintalah sama ada melukis gambar raja ataupun macam ni lukis struktur atom. Pelajar kita galakkan kalau boleh guna pensel 2B. Kalau nak guna pensel 2B tu, okey, kalau yang mechanical tu kadang-kadang ada yang sangat-sangat orang kata tidak jelas, warnanya tak terang, bila scan tu tak nampak pelajar. Jadi ini kadang-kadang kita tak mahu berlaku lah ya seperti ini. Jadi kalau pelajar kata, cikgu saya memang biasa guna pensel, pelajar boleh ambil pen hitam tu, terangkan, ikut, gelapkan. Okey, itu juga dengan gambar raja, supaya kita bila diimbas gambar raja yang ditunjukkan itu jelas. Okey, janganlah sampai tak nampak gambar raja tu. Disebabkan pelajar tu dia guna, terutama sekali ada setengah pensel mechanical tu yang sangat orang kata samar lah. Okey, kalau tidak diimbas pun dia warnanya tidak begitu gelap. Boleh juga guna pensel mechanical, tapi pastikan 2B. Yang itu sangat-sangat terang lah. Okey, bagaimana pula dengan esei? Esei pun sama pelajar. Untuk esei ni, untuk bahagian B kita ada 2 esei, pilih 1. Untuk bahagian C kita ada 1 esei, wajib jawab. Kalau cikgu nak ingatkan, sama juga esei pun dia akan ada bahagian untuk kegunaan pemeriksa. Jadi janganlah kacau bahagian untuk kegunaan pemeriksa tu ya. Okey, aku harap untuk celoteh kimia bahagian pertama ni adalah sedikit gambaran pada pelajar, lebih kepada nasihat. Bila nak jawab soalan kertas 2 ni, hati-hati. Kadang-kadang kita memang tahu jawapan yang betul, cuma sedikit kecuaian dan kesilapan itu menyebabkan markah kita hilang. Jadi terima kasih dan jumpa lagi pada bahagian yang seterusnya. Kita akan bincangkan lebih banyak soalan-soalan kimia selepas ini. Assalamualaikum dan terima kasih. Bye.